Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kita sambung balik muka surat 51 kan? Ya ke tak? La tazalu ta'ifah. Tu kat tanda tu. Nampak lipat dah tu. Bahagian kedua dah. Tak apalah, kita baca insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi berada di tajuk di ayat yang ke 16. InsyaAllah pada petang ini kita akan baca muka surat 51 lah kalau buku lama Ustazah ni. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifah min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Maksudnya akan terus wujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud akan terus wujud segolongan umatku yang berani melahirkan kebenaran. Nabi sebut dalam hadis ni, makna umat aku akan sentiasa ada lah untuk menegakkan kebenaran, tidak akan memberi mudarat kepada mereka oleh orang-orang yang menyanggahinya sehingga datangnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni yang bermaksud di kalangan umat Islam terdapat jaminan. Allah memberi jaminan kepada umat Islam bahawa akan tetap ada golongan yang menegakkan Islam. Walaupun kita kata kita tak bercara ke Islam, tak bercara ke ni tak apalah, kita tak bercara, tapi Allah akan lahirkan. Akan ada orang yang menegakkan Islam ni sampai hari kiamat. Golongan yang menzahirkan Islam ini terwujud walaupun dunia berada dalam keadaan huru-hara. Walaupun kita tengok orang tak bercara dah dekat Islam, tapi ada golongan yang akan memperjuangkan agama Allah. Jangan bimbanglah. Kita naknya biar kita termasuk dalam golongan tersebut. Kita nak biarlah kita termasuk dalam golongan orang yang memperjuangkan agama Allah. Walaupun kita ni kata orang bukan boleh ceramah, bukan boleh apa, tapi kita bersama dengan golongan yang memperjuangkan agama Allah, yang mengajak orang melakukan ketaatan muslimat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Biar kita termasuk dalam golongan orang yang mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah manusia lain daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikata kalau sekiranya dunia ini hendak kiamat, kalau dunia hendak kiamat, maka golongan ini dan ulama-ulamanya akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada kita orang Islam ni, muslimat. Berlaku kiamat, saya orang Islam tak ada dah, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab berat, dahsyat huru-hara hari kiamat ni. Maknanya bukan saja bumi hancur, langit pun hancur. Seluruh makhluk Allah ni hancur. Jadi dahsyatnya hari kiamat sehingga Allah Ta'ala matikan semua orang yang beriman kepada Allah, tak akan rasa dahsyatnya hari kiamat. Justru itu dikata kita sebagai umat Islam tidak perlu bimbang kerana Allah dia kata kerana masih ada dan akan terus ada golongan Islam dan jemaah Islam yang mestinya kita bersama-sama dengannya.
Kita jangan bimbanglah padang dah tak ada dah orang nak cara ke agama Allah ni. Padang dah muslimat. Yakin dan percaya ini adalah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada, akan wujud golongan yang berani yang menentang kebenaran. Jangan bimbang. Jangan bimbang, jangan kecewa dengan perjuangan. Sebab akan ada, Nabi sebut dalam hadis tadi, apabila tidak ada jemaah Islam dan pemimpin-pemimpin Islam serta guru-guru yang amanah menyampaikan Islam, baharulah menyembunyikan diri, itu beruzlah daripada masyarakat yang jahil tersebut. Maknanya sekecuali tak ada orang dah nak memperjuangkan Islam sebagaimana yang berlaku kepada Ashabul Kahfi ni. Kita kena tengok balik. Sebab apa Ashabul Kahfi, saudara-saudara gua tu bersembunyi dalam gua? Sebab apa mereka beruzlah? Sebab apa mereka bawa diri dalam gua? Sebab mereka tak mampu nak duduk dengan masyarakat yang jahil. Dia bimbang, dia takut jadi kufur sama, sebab tu dia beruzlah. Tapi kita ni insya-Allah dah. Tak, insya-Allah, sebab kita diambang kebangkitan Islam. Diambang kebangkitan Islam. Kita tengok semua orang nak Islam dah. Tapi di sebalik kata orang nak Islam itu, ada juga golongan yang menentang Islam. Tu biasa dah. Sampai hari kiamat orang menentang Islam. Dah kita insya-Allah sampai hari kiamat ada orang yang memperjuangkan Islam. Sebab tu kita kena kuat, kita kena yakin dengan Islam yang menjadi ikutan kita, yang menjadi perjuangan kita. Jangan kita putus asa dalam kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbekalkan dalam suasana tidak berilmu dan tidak pandai berhujah akan mengakibatkan jatuh dalam kesesatan. Ni bagi itulah, bagi Ashabul Kahfi dia cerita, dia terpaksa meninggalkan negeri dia sebab dia takut, dia tak ada ilmu, tak tina berhujah, takut jadi kufur. Dia pun beruzlah, dia pun pergi tidur menetap di dalam gua. Daripada kisah penghijrahan Ashabul Kahfi ini, dua perkara yang boleh menjadi pengajaran kepada kita. Tok guru kita sebut, dia kata hasil daripada hijrahnya orang-orang Ashabul Kahfi ke dalam gua ni, kita boleh ambil dua pengajaran. Kita nak ambil pengajaran benda. Yang pertama, tok guru kata iman hendaklah dijaga dan dipelihara. Iman yang ada dengan kita ni, kita kena jaga, kena baja dia, biar dia subur semua. Macam kita lah nak jadi orang yang berilmu, kita kena belajar semua. Suburkan ilmu kita ni, suburkan diri kita dengan keilmuan. Nak jadi orang yang soleh, mesti menambahkan semua amal soleh. Nak jadi orang yang sentiasa kata orang mengingati Allah, kita kena berusaha mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh duduk saja. Kena buat sesuatu. Tak, kena buat sesuatu untuk menguatkan diri kita, lebih-lebih lagi jiwa kita ni jiwa kacau. Kan tak? Jiwa yang banyak keluh kesah. Jiwa yang sentiasa diganggu oleh musuh-musuh. Musuh ni asal kata ke syaitan lah Kak Nur. Kita musuh kat syaitan lalu. Padahal nafsu kita ni pun musuh kita juga. Sebab tu dalam Al-Quran disebut 3 nafsu besar. Nafsu yang pertama ialah nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu, nafsu yang suruh buat jahat semua. Sehingga kejahat yang suruh kita buat, sehingga kita boleh kufur kepada Allah. Yang kedua, nafsul lawamah. Apa makna nafsul lawamah muslimah? Nafsu yang boleh buat pertimbangan. Nak buat ke tak ni, tak boleh buat ni. Dah bisikkan mai, tak boleh buat, jangan buat ni, dosa. Nak buat tapi boleh buat pertimbangan hingga kan kita boleh meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga ialah nafsul mutmainnah. Ni hak kita nak ni. Nafsul mutmainnah ni Allah Ta'ala seru di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Allah menyeru dah, wahai jiwa yang tenang, masuklah akhirnya kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena jaga iman kita, kena jaga, pelihara apa ke perkara-perkara yang boleh menggugurkan akidah kita, perkara-perkara yang boleh katakan menyuburkan akidah kita, perkara-perkara yang boleh membuat kita dekat dengan Tuhan, mesti kita cari. Kalau kita duduk saja di rumah, ada benda. Tak ada benda lah. Kalau kita nak comel semayang kita kena belajar bab semayang. Kita semayang lama dah, Ustaz Zahir dok kang dok betul lagi, mari nak tengok betul ke dok. Betul tak? Kita ni muslimat makin belajar makin banyak tak tahu.
Kita rasa makin banyak kita belajar, makin banyak kita salah. Tu nak menunjukkan bahawa luasnya ilmu Allah. Kita tak boleh sombong dengan ilmu Allah ni. Tak boleh takabur, tak boleh riak. Sebab apa? Sebab ilmu Allah terlalu luas. Banyaknya benda-benda yang perlu kita tahu. Yang kedua, hasil daripada kisah penghijrahan Ashabul Kahfi ni, jangan sekali-kali, Tok Guru kata, jangan sekali-kali bersama-sama dengan masyarakat jahiliyah dalam keadaan tidak berilmu, kerana mungkin ianya akan memesongkan kita daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala larang kita, jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Kelak kamu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita tak boleh ikut orang jahat. Sok-sok nak kata ikut, cenderung pun tak boleh. Tak usah nak kata cenderung, pakah pun tak boleh. Jelas dah dia tak melakukan perkara-perkara, dia buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Kita pergi pakah dia, naik dia, esok kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab terhalang Islam kerana kita memangkuh. Kena ingat model tu. Benda yang kita belajar jelas hari ni. Lepas Allah Ta'ala Nabi sebut, maknanya jaminan Nabi, jaminan Allah Ta'ala, insya-Allah kita jangan takut nak menegakkan kebenaran, sebab akhirnya kebenaran itu yang berjaya, yang akan menang. Bukan dunia saja menang, tetapi di akhirat setelah kita kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menepuk dada. Tok Guru kata ada orang yang menepuk dada, mengatakan bahawa perjuangan mereka adalah jujur dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ada ngaku belaka, juang Islam, tapi dalam yang masa yang sama menentang Islam. Tak embuh pun undang-undang Islam ditegakkan di atas muka bumi Allah. Kalau betul lah masing-masing nak menegakkan undang-undang Islam, nah secara lama dah tertubuh syariat Islam, betul tak? Tapi semua disekat. Tengok Kelantan, daripada Tok Guru ni Aziz ada, siapa ke arwah ni meninggal dunia, nak laksanakan hudud di Kelantan pun disekat. Bayangkan, disekat. Dah teranu adalah yang nak naik masing, tak boleh nak sekat. Kita ni bila pusat dulu baru kita boleh buat. Kalau tidak diluluskan kita tak boleh. Kita kata cakap sedap, masa dak wetah nak laksana Islam, masa boleh wetah dak laksana Islam. Jangan cakap gitu, sebab undang-undang ni benda yang payah nak laksanakan lah. Bukan kata benda mudah je nak buat kuih raya, tak apalah, adung, bakar boleh jual dah. Kita kata, tapi tidak semudah itu juga. Jadi muslimah adik kakak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menentukan kejujuran dan keikhlasan seseorang itu ialah Allah Taala. Sebab tu kata kita nak kata ikhlas. Aku jual ni ikhlas, aku jual ni kerana Allah. Kita tengok dasar kita jual tu dasar apa? Sebelum kita kata kita ikhlas berjuang ni, kita tengok dasar perjuangan kita tu dasar apa? Kalau dasar kita menentang Islam, ditolak. Kalau dasar kita menegakkan Islam, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita tak faham lagi. Lama mana dah kita belajar. Dah kita minta semua doa dengan Allah dalam Al-Quran, dalam Fatihah kita bacaan. Muslimat kena sedar tu kita bentuk doa dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ya Allah jalan yang lurus. Tu doa tu. Tu doa tu kita minta semua setiap kali sembahyang, setiap kali rakaat dak kita baca Al-Fatihah. Di dalam tu mengandungi apa dia muslimat? Mintalah ya Allah ya Tuhan kami, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan yang engkau redai ya Allah. Bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalan orang yang sesat. Kita minta jalan nabi-nabi, para anbiya, para rasul, para ulama, mereka-mereka yang memperjuangkan Islam. Kitalah nak ikut mereka. Jadi muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dia kata apabila setiap orang yang menegakkan Islam pasti akan diuji oleh Allah. Kita ni dak ujian memang ada semua. Akan ada semua. Islam ni nak bangkit bukan senang muslimat. Dia melalui perjuangan. Bukan kata Islam, aku nak Islam ni duk saja dak leh. Kena berjuang. Muslimat tengok Rasulullah. Di peringkat awal ketika Rasulullah sebelum dilantik menjadi nabi, Rasulullah ditentang dak? Tak, pak selara ditentang dak? Kaum dia tentang dak Rasulullah? Dak tentang kan? Bila nabi ditentang? Setelah Allah Ta'ala turunkan wahyu umur 40 tahun tu, dakwah secara diam-diam dulu.
Kemah dulu ni jiwa-jiwa ni. Sebab manusia ni, kita ni kalau tidak ada ikatan dengan Allah, kita akan down, jatuh, gugur. Kita tak akan istiqamah. Sebab tu Nabi bina sahabat-sahabat di mereka awal dalam ni, bahawa yakin Tuhan ada. Kita pun nak bina dalam kita ni Tuhan ada. Bila kita yakin bahawa Tuhan tu ada, baru kita betul-betul. Baru kita tak takut. Marilah halangan macam mana, marilah cobaan, marilah apa-apa godaan pun, insya-Allah kita tetap istiqamah. Sebab apa? Kita yakin Allah ada bersama dengan kita. Muslimat hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan lari dak. Kalau orang yang tidak tahan uji, lari ya. Sakit muslimat. Perjuangan ni sakit kan Allah. Kita nak jadi orang baik sakit tak? Sakit. Macam-macam tuduhan, macam-macam tomahan. Tak, kalau kita nak ajak orang buat baik, kata oh ingat dia je baik. Orang kata gitu pula. Ujian belaka. Sebab tu kalau orang tak tahan uji, kalau orang tu tak ada Allah dalam jiwa dia, dia tak mampu menerima ujian Allah. Muslimat jangan ingat mudah hidup ni. Kalau kita tak ada keyakinan kepada Allah, kita tak istiqamah. Sebab apa kita boleh istiqamah? Sebab kita yakin Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud, Tuhan tu qidam, Tuhan tu sama, Tuhan tu basar. Kalau kita baca sifat Allah lah. Bab kita pergantungan kita yakin, kita barulah boleh duduk, kita boleh terima ujian Allah. Susah senang pun kita boleh terima. Sebab apa? Sebab kita faham matlamat kita lah nak mengaku bahawa Tuhan tu satu, nak menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, nak menegakkan sebuah negara Islam. Perjuangan kita sampai mati, insya-Allah. Perjuangan kita bersama dengan jemaah Islam sampai mati. Sebab apa? Sebab kita tak ada kepentingan. Kita tak ada kepentingan muslimat. Kita gini ya. Tapi kita nak pastikan syariat Allah tertegak. Dasar kita ialah Islam. Kita kena faham tu. Sebab tu bila kita ada yakin dah tu, kita faham ada Allah dalam hati kita, oh ginilah hidup sunnatullah. Tak ada orang yang senang dalam memperjuangkan hidup dia ni. Lebih-lebih lagi kita nak menegakkan sebuah negara Islam, pasti akan lari dari dah terbuktilah keikhlasan mereka selama ini. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi bukanlah lari daripada ujian Allah. Ashabul Kahfi ni bukan lari daripada ujian Allah muslimat, tetapi mereka ingin menyelamatkan iman masing-masing. Sebab tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain dah. Kalau duduk sama dengan kaum dia yang zalim, yang kufur kepada Allah, tak boleh nak jaga akidah. Sebab tu ya uzlah. Tapi kita duduk sampai pekat tu, kita duduklah. Dah, kita duduklah, kita bina kekuatan. Dengan usrahnya, dengan fardu ainnya, dengan tamringnya, dengan qiyamul lailnya, dengan rahlahnya, dengan mukhayyangnya. Kita bina kekuatan tu, kena bina. Kalau kita tak bina kekuatan tu, lega. Bukan sekadar lega, ukhuwah pun tak rapat. Mu tengok aku berdeki kamu, mu tengok aku benci kamu, mu tengok, tak ada ukhuwah. Sedangkan ukhuwah ni adalah kekuatan jemaah. Kekuatan satu jemaah yang nak memperjuangkan Islam. Tapi kita tak jadi. Sebab apa? Tengok muda kita. Sebab apa? Sebab dalaman kita tidak dididik, ditarbiyah. Baguslah. Kita ada masjid, kita guna masjid. Untuk kita mantapkan akidah kita, untuk kita menambahkan ilmu kita. Benda ni lah yang perlu ada pada kita, dia kata. Jika sekiranya mereka terus berada di dalam masyarakat jahiliah, dengan keadaan mereka yang tidak berilmu itu dibimbangi, mereka akan terikut-ikut perangai jahiliah. Mungkin juga mereka ditekan dan ditindas secara berterusan, yang memberi implikasi yang buruk kepada mereka. Mungkin tak tahan kot, diugu dan sebagainya. Kalau mu tak kembali kepada kufur, kamu akan dibunuh dan sebagainya. Mungkin begitu dah. Atuk guru karang buku ni dikata, ataupun apabila mereka terus-menerus mendengar ajaran jahiliah, menyebabkan ianya menambah hati dan akhirnya terikut sama, justru itu mereka lari ke gua dan akhirnya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jangan pergi dekat orang jahat. Jangan pergi dekat orang yang buat maksiat. Sebab apa? Dia kaedah mengatakan, bahasa Melayu, kata pepatah Melayu mengatakan, ala bisa tegar biasa. Benda jahat ni kalau kita biasa dengar, dia jadi molek juga. Tak baca ngopak kat orang. Tak, ngopak tu kok mau dok kata kat orang, semua dok kata kat orang. Jadi benda tu jadi biasa dah. Bukan ngopak ni, kabar je.
Maksudnya jadi biasa. Sebab apa? Sebab benda tu kita biasa. Begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan ni kalau kita biasa, tak payah nak buat. Kita biasa dah selawat 100 kali. Kita biasa dah istighfar 100 kali. Kita biasa dah bangun tahajud. Kita biasa dah baca Quran. Kita latih sama diri kita, lama-lama dia jadi kebiasaan. Kalau kita tak buat pula rasa pelik. Rasa macam kata solat duha, rasa macam dosa. Padahal dosa tak sembahyang duha. Tak dosa sebab ia sunat. Tapi oleh kerana kita buat sokmo, dia menjadi kebiasaan kita, kita rasa bersalah dengan Allah sebab kita tak buat. Itulah kesan daripada kebiasaan. Begitu juga mereka ni Ashabul Kahfi tadi. Dia lari-lari sebab apa? Duduk lama-lama kan tengok-tengok jadi fikiran kita diganggu pula oleh syaitan. Molek juga agama dia tu. Molek juga jadi nak masuk. Jadi itulah sebab tu mereka lebih baik mereka beruzlah meninggalkan pok-pok mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata justru itu mereka lari ke gua dan akhirnya mereka diberi kemuliaan oleh Allah. Tak apalah muslimat, kita berjuang menahankan apa yang kita ada. Kita sabar, maka kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbanglah. Kita tak usah bimbanglah, tak usah fikir orang pandang. Kalau kita fikir orang pandang, kita rasa seeh dada. Kita buat benda sikit nak suruh orang tengok tau. Kita buat benda sikit nak suruh orang tahu. Biarlah muslimat orang tak tahu pun kita buat benda. Yang penting Allah tahu, Allah tahu niat kita. Allah tahu niat yang ada di dalam hati kita. Peristiwa itu berlaku pada umat zaman dahululah. Nabi-nabi dan rasul-rasul merupakan penjambung kepada ajaran Allah Ta'ala. Apabila mati seorang nabi, maka Allah Ta'ala akan menzahirkan seorang nabi lagi yang lain pula meneruskan perjuangan nabi-nabi terdahulu daripadanya. Memanglah akan berganti daripada Nabi Adam sampailah nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia ni diciptakan oleh Allah. Allah Taala tak biarkan gitu saja. Akan ada orang penunjuk jalan. Allah akan pilih di kalangan manusia tu yang menjadi penunjuk jalan kepada manusia supaya pilih jalan yang benar. Tapi berapa orang sangat nak ikut jalan yang benar? Tak, masing-masing tuduh menuduh. Tak, tengok Nabi Nuh berapa orang je pengikut dia. Tengok Nabi Lut, bini dia tu tak beriman kepada dia. Tak. Maknanya kita tengok umat dia tak beriman kepada dia. Kaum Nabi Lut ni suka lelaki sama lelaki. Kaum Nabi Ibrahim, ayah dia Azar tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf kita tengok di penjara, dikena fitnah. Fitnah kerana dituduh nak melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Zulaikha, sedangkan Zulaikha yang menggoda dia. Oleh kerana nak jaga keturunan, nak jaga nama, maka Nabi Yusuf dipenjara, sedangkan jelas dah bini dia tu bersalah. Tapi kerana nak jaga kedudukan, maka tak apalah, Nabi Yusuf memilih untuk duduk dalam penjara lebih baik. Maksudnya gitulah kita tengok, subhanallah. Dia kata kemudian lain pula, maknanya silih berganti nabi terdahulu daripadanya, mereka itu menentang taghut. Memanglah perjuangan nabi menentang taghut, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu tugas nabi-nabi. Mengajak manusia, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah. Tugas nabi-nabi ni ajak manusia sembah Allah. Biar kenal Tuhan dengan hakikat yang sebenarnya. Nak kenal Tuhan ni, Allah ni Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Daripada kita tak ada, kita ada. Lepas tu kita tak ada pula, lepas tu kita ada pula. Bukan gini je muslimat hidup kita ni. Bukan kata hidup atas dunia hidup, lepas tu mati gak mati, dah. Tetapi kita bawa persoalan yang besar esok akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dek kerana kita sedar itulah kita ikhlas dalam kehidupan kita. Kena ikhlas dalam kehidupan kat nu. Sebab hidup kita ni kau mencabar lah ni. Hidup kita kau susah lah ni. Orang kau stres muslimat Orang pergi kedai nak beli, Allah Ustazah, mahanya Ustazah Orang ada anak kecil 2-3 orang. Nak letak taska lagi, nak beli pampers lagi, nak beli susu lagi, tekanan lah ni. Kalau kita tidak ada pergantungan yang kuat kepada Allah, nasaya ramai manusia yang jadi hilang pedoman. Teruk kita. Sebab tu kata Nabi diutuskan oleh Allah untuk ajak manusia kenal Tuhan. Sebab hidup kita ni Tuhan yang menentukan.
Kalau kita reda dengan Tuhan, kalau kita sabar menerima ujian Tuhan, insya-Allah. Tapi kena sakit dada. Kadang-kadang penangis kita dok. Kita manusia biasa kat dok. Bukan kita kata kita ni kekal sangat. Kadang-kadang kita duduk menangis jebek dok. Sebab apa? Sedih. Kuat dah ni musim air, tapi boleh menangis juga. Biasa, manusia biasa. Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah. Sedih dok. Nak tepat kita ngadu tak ada. Dulu kalau stres balik dengan mak-mak, peluk mak. Lah ni mak ada dah. Tok laki bang nak peluk abang. Peluk apa ya dia siang-siang ni? Kita nak peluk sebab rasa sedih kat nu. Cari sahabat, mana sahabat boleh kita peluk, nak peluk sahabat. Sedih, biasa. Bukan kita tak reda dengan ujian Tuhan, tapi nak khabar kita lemah muslimat. Sebab tu kita perlukan sahabat dalam hidup kita. Kita perlukan orang yang menyayangi kita. Dan kita perlukan orang yang ikhlas dengan kita. Dan kita kena ikhlas dengan orang, barulah ada orang ikhlas dengan kita. Baru kata hidup kita subhanallah, selalu sukarlah. Tapi kalau kita kenal Allah, kita yakin Allah tak akan uji umat dia kecuali melainkan dia sayang. Ni sebut dalam hadis sahih ni. Allah Ta'ala kalau dia nak, Nabi sebut, Allah Ta'ala kalau dia nak kebaikan atas seseorang tu, dia akan uji orang tu. Tu tanda Allah sayang. Allah akan uji lalu. Sebab apa? Kalau dia lara sikit, Tuhan buat benda ke dia. Itulah bertanda Allah sayang. Kita pun Alhamdulillah. Tak sebut, buat apalah kita ni susah, Ustaz Zahir. Buat apalah Kak Noi saya ni susah, bilalah nak senang. Tak apa, ada masa kita senang. Tak di dunia, di akhirat. Tapi kena banyak bersabar. Sabar tu sakit tak? Sakit banget bu. Sakit kat nu. Kadang-kadang Allah. Tapi manakala pengikut-pengikut Nabi pula terpaksa bersembunyi kerana tidak tahan menghadapi kezaliman pemerintah yang ada, kita ni alhamdulillah dah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz dah cerita dah. Dia bercerita dengan sahabat dia kan. Dah, Ustaz rasa tak tahulah Ustaz sebut lagi sini. Banyak sangat kuliah tiap-tiap hari kuliah dah sebut mana. Tak apalah kalau kita dengar dah sebagai pengulangan. Dah. Sahabat Nabi dak mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, sampai bila kita nak duduk dalam keadaan ketakutan sokmo ni? Sampai bila kita nak pegang senjata sokmo ni? Rasulullah kata, umat terdahulu teruk lagi. Umat Nabi terdahulu teruk lagi. Mereka digali lubang, letak dalam lubang tu, kemudian digergaji, kepala terbelah dua. Sahabat senyap. Bila Rasulullah khabar gitu, sahabat senyap. Maknanya tak ada nilai sikit abuk ujian yang Allah beri kepada kita ni nak berbanding dengan sahabat-sahabat dulu digergaji dengan sikap besi. Allahu Akbar. Kita ni pada duk main dengan diri sendiri je. Tak nak rasa nak ngaji. Rasa malah ngaji, tak boleh ngaji. Gitu je kita. Kita ni duduk melawan dengan nafsu kita sendiri pun tak agak cetan dah. Kerana muslimah. Tak agak cetan berat nanang. Main dengan nafsu je. Kerana? Main dengan nafsu je. Sahabat-sahabat main dengan musuh. Nyawa. Kita ni kalau turun pagi, balik petang sikit nak pergi ngepeng. Kita kerja kuat sikit, asal nak ngepeng lah. Dah naik rumah turun rumah, naik rumah turun. Allah, Ustaz Zahir duk balik rumah, berkubahannya rumah. Jangan buat kubang rumah kita. Buat molek, beli hanger kedai 2 ya belambok. Hanger kedai lain mahal, beli kedai 2 ya. Sakuk gitu, beli besi sliding panjang, sakuk belaka. Tak susah senang. Sebab tu kita basuh kain duk akad dah kat nu pakai duduk situ je. Ambil gosok pergi sekolah. Tak payah nak mikir lipat benda, lipat ikut kain batik. Kain batik tu ada lipat lah. Hak dalam tak lipat setabuk gatung dengan hak musim baby dalam bilik. Senang. Dah tak ada orang. Jadi benda ni kalau kita dibuat yang mudah, ya jadi mudah. Tapi kalau kita buat payah semua, stres semua kita. Berapa ni darah naik Ustaz Zahir, apa? Stres. Dah stres kenapa? Dah tahulah stres. Jangan membina stres. Kita kena membina aura positif walaupun kadang-kadang kita negatif. Kita ni tak kuat muslimah. Sekuat mana kita pun dia ada hari down dia. Tu nak ayat kita manusia biasa gitulah. Tapi bila kita ingat kepada Allah balik, kita mari jadi
jadi kuat. InsyaAllah muslimat. Manakala dia kata Nabi ni, umat Nabi SAW, manakala pengikut Nabi ni boleh terpaksa bersembunyi kerana tidak tahanlah menghadapi kezaliman pemerintah yang ada. Memang jahat sungguh, zalim sungguh. Di Mesir dia terkena penjara bawah tanah, muak kita je. Tubik penjara, muslimat tahu tak? Tubik buta, tak tahu benda, dikurung dalam penjara. Sampai setara tu orang Arab punya kerja, dia ikat dengan tali. Allah tak beri makan apa tau. Allah zalim kepada perjuangan Islam ni. Allahu Akbar. Kalau kita baca sejarah Nabi tak, Allahu Akbar, tak ada benda, tak layak kita nak masuk syurga Allah nak berbanding mereka. Mereka memang selayaknya untuk syurga Allah. Sebab apa? Duduk atas dunia ni sentiasa diseksa kerana memperjuangkan agama Allah. Kita ujian sikit pun akan tersunguk dah. Lemah kita nak berbanding mereka. Dia kata bukan sekadar pengikut, ulama-ulama juga turut bersembunyi demi untuk menjaga dan memelihara imam masing-masing. Dululah dah mata paksa bersembunyi. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlainan pula, oleh kerana tidak ada nabi dan rasul selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Lepas Nabi Muhammad tak ada dah Nabi, tapi Rasulullah bersabda, ulama' lah pewaris aku. Hak bawa perjuangan aku ulama'. Sebab tu kita jangan hina ulama'. Ulama' ni dia orang yang menegakkan Islam, dia merupakan pewaris Nabi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang paling takut kepada aku ialah golongan ulama'. Dia faham matlamat hidup dia, dia faham apa yang patut dia buat untuk bawa ni anak-anak buah ni beriman kepada apa. Sebab tu ulama' ni dia ada dua pula. Imam Ghazali kata ulama' dunia, ulama' akhirat. Ulama' dunia ke dia tak kisah mana lah, tak ikut dia tak kisah mana apa-apa undang-undang nak guna. Jadi ulama' akhirat ni dia berjuang sungguh, tidak ada kepentingan dunia. Apabila masih terdapat di kalangan umat Islam orang-orang yang jujur dan ikhlas, maka Allah Ta'ala tetap akan memelihara agamanya. Kita bersyukur pada Allah. Maknanya sebab ada orang ikhlas lagi, tak berlaku bala yang besar. Sebab apa? Ada ulama' lagi yang sentiasa mendoakan kita. Sebab tu kita tengok negeri Terengganu, negeri Kelantan, antara negeri yang aman, negeri yang baik. Kita rasa duduk, orang suka mari Terengganu, orang suka mari Kelantan. Walaupun orang kata Allah Terengganu mahal makanan, tapi mari dok berhenti. Kalau nak cuti sekolah tu tak usah nak booking lah hotel, homestay tak ada, semua penuh. Sebab tu makna Ustazah pergi dekat Jambu Bakok tu pun dia buat homestay kat rumah dia. Dia kata Ustaz Zahir homestay, dia kata penuh belaka. Dia buat homestay kecil-kecil pun orang nak juga. Sukanya rezeki tau. Rezeki orang mari Terengganu, walaupun Terengganu ni mahal. Ikan sekor pun mahal Terengganu ni. Allah tau. Kau nak beli ikan kembung RM23 3 ekor sekilo. Allah. Belikan apa? Belikan merah sekerak 50 ya Allah. Sekali makan itu. Dah nak beli sotong. Allah. Kalau orang nak ramai tengok je sotong klik dak tergamak nak beli. Allah, Terengganu tak ada, tapi orang mari macam. Kita makan celup tepung tu, muslimat yang ambil 180. Allah, sayang piti. Orang kata apa tak beli sotong Ustaz Zahir goreng di rumah. Sama juga mahal. Allah wana, tapi orang mari kenyai tu gak jalan buruk ke main, orang gi. Saya tak ada lagi gi kenyai hak jambatan baru ni, tak ada lagi gi kenyai. Anak ada belajar basung, tapi setakat basung je lagi. Nak gi kenyai masuk pusing mula, tak jadi nak gi lagi. Kata boh marilah kita ambil video pendek dekat jambatan comel tu. Tak siapa lagi. Orang lain orang luar tak berhenti, cuti sekolah kenyai. Siapa sibuk jalan lek Telemau, lek Ulu ni lah. Allah tu kata. Jadi muslimat yang dikasihi Allah, tetapi umat Islam, apabila umat Islam dihanyutkan oleh arus keduniaan, umat Islam ni dia akan punah, dia akan rosak apabila dia ada keduniaan. Ada jawatan, berebut jawatan. JPKK je pun berebut macam.
Tak? Betul tak? Garu kepala. Berapa sen kau gaji? Berebu. Ujian. Orang boleh hantar, aku tak boleh hantar. Orang lain boleh tak mau hantar. Dok balas zaman menang balas lagi tu pun tak. Orang wi baju sekolah dok kena, orang wi bocor pitih dok kena. Tak tahulah nak kata apa. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kalau begini ku boleh mati. Aduhai sayang. Rohoknya hidup. Manusia ni akan punah bila pilih keduniaan. Kita dok pilihan Ustaz Zahid tara ni je, alhamdulillah. Sebab kita boleh terima keadaan kita. Saya ada satu tempat tu, saya pergi dekat tu, dia baca kekurang, bukan kata orang. Dia tu baik semua. Kalau saya gigok, dia suka tengok saya. Dia cakap semua dengan saya ni. Dia cakap-cakap, tak Zahid kita nak nikah tak Zahid? Monggo nak nikah. Saya pun kata ke kawan saya, tolong kau cari seorang. 7 bulan dah kita. Dia tak lelaki mati dah. 7 bulan dah kita duduk seorang dah nak nikah ni. Nak nikah, nanti Ustaz cari nak hak ke mana? Bukan senang lah kita kata Kak Wei nak cari tok lelaki ni bukan senang. Kita kata ke dia tau. Tapi maknanya kan, maknanya kita tengok dunia ni berbagai-bagai macam-macam warna-warni dunia ni. Muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita pilih keduniaan dok cara ke agama, maka Allah Taala akan mendatangkan bala yang amat dahsyat. Bilalah kemungkaran tu tak boleh nak ditegur, maka Allah Ta'ala turun bala. Tengok umat kaum Nabi Lut, Allah terbalikkan, hancur. Kita ni alhamdulillah umat Nabi Muhammad, maknanya tak kena bala selalu. Dan umat dulu memang jahat-jahat sungguh. Siapa Tuhan jahat bala hancur. Tengok Nabi Nuh, siapa terkelang habis. Tak, kapal Nabi Nuh dia duduk atas kebocok tu, dia hanyutkan sampai di India berlabuh. Barulah hak tu. Dah Tuhan nak turun bala. Kita nak tunggu Tuhan turun bala gitu ke? Allahu Akbar. Tengok di Turki dah 12,000 orang dah mati hak terbaru. Kita tengok kok nitik air mata hak Tuhan nak pelihara dah. Budak-budak kita tengok dalam TikTok apa kau. Hak Tuhan nak pelihara ni duduk dalam tanah lagi ni, cek-cek lagi. Tubik-tubik nyawa lagi, hidup lagi. Allah. Hak Tuhan nak mati je lah. Dah kita nak tunggu Tuhan. Hak ni hak kafir nak sangat. Mananya hak mu janji in kuntum sadiqin. Mananya janjimu mu kata kalau mu orang benar. Mana kiamat aku nak tengok kiamat hak tu. Tuhan tunjuk zilzal. Zilzal ni gempa bumi. Surah Zalzalah tu Allah Taala cerita gempa bumi wa akhrajatil ardu. Allah Taala sebut iza zulzilatil ardu zilzalaha wa qala al insanu ma laha. Allah Taala sebut bila berlaku gempa bumi ni. Tu sikit je Allah Ta'ala tunjuk. Allahu Akbar. Kita kalau orang ada iman dalam hati Allah, sebab tu kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah sebab apa? Sebab bila datang bala, hancur. Allahumma muslimat yang dikasihi Allah. Maka Allah Ta'ala akan mendatangkan bala yang amat dahsyat. Spanyol di Spanyol yang berasal daripada sebuah negara Islam, boleh diambil sebagai contoh. Spanyol dahulu ia dikenali sebagai negeri Andalusia. Spanyol lah, kita dengar Spanyol. Dan bandar-bandar utama ialah Cordoba di Spanyol, di Spanyol lah. Dan Barcelona adalah diasaskan oleh pemerintahan Islam pada zaman tu. Dulu memanglah negara-negara ni dulu Islam perintah belaka. Tapi oleh kerana bila dah pemimpin tu lupa kepada Allah, pemimpin tu tak ikut syariat Islam, pemimpin tu tak tara dosa pahala, duk pakat berebut ke dunia, Allah Ta'ala telah mengurniakan kekayaan, kemewahan dan harta benda yang banyak pada detik-detik akhir kekuasaan kerajaan Islam Andalusia. Ini menyebabkan pemimpin-pemimpin negara mereka mendirikan istana yang besar yang dikenali sebagai Alhambra. Istana di Andalusia dibinalah oleh pemimpin dah kaya, banyak biti. Muslimat kita, negara kita Malaysia ni, kita tengok kalau kaya comel dah. Kita pergi Dubai, kita saya transit di di Oman, kita tengok dekat lapangan terbang dia dok. Mewah dah situ, tu sikit baru kemewahan. Tapi kalau ada kaya lagi, Allahu Akbar. Kita tengok Saudi negara kaya.
Tapi tengok apa berlaku di Saudi sekarang. Tunggulah masa kehancuran. Nah, di Saudi sekarang, apa berlaku di Saudi sekarang ni? Kita duduk Mekah tu okeylah muslimat. Duduk Mekah tu tengok orang gambar Islam. Cuba kita pergi di bandar-bandar dia. Apa berlaku? Dipanggil artis-artis antarabangsa masuk buat hiburan. Dak gapo orang tak wajib dah pakai nikah. Nak menunggu kehancuran. Kita pergi di Mekah baru ni tengok Mekah kan dia ada bukit-bukit batu tau. Tumbuh hijau. Kita sebut, Nabi sebut dah kalau makna tanda kiamat, tanda nak kiamat, di Mekah tu bumi dia menghijau. Bayangkan batu-batu boleh tumbuh. Upuk-upuk yang menghijau. Kita tengok Allah hijau. Muslimat pergi dah ke Mekah. Nak pergi dah baru ni kan ramai-ramai boleh sobah. Siapa nak pergi lagi Mekah? Pergi belakang dah ni kan? Siapa nak pergi lagi? Cakap tangan. Suruh Kak Nur bawa. Mana Kak Nur ni lari dah? YB dah sibuk semua. Ada. Minta Kak Nur bawa nak pergi umrah lagi ni. Ustazah nak pergi Aceh, jom. Bulan 8 ya. Siapa nak pergi beri nama. 26, 27, 28, 29. Bulan 8. InsyaAllah 2000 ke bawah je, dah sampai 2000 lebih. Asal dulu kata 2,500. Tengah-tengah study tu dia kata mungkin Ustaz Zahid 2000 ke bawah lah. Rasa tak sampai 2000 kau. Siapa ada PT dalam bank banyak tu simpang lah. Kembara ziarah, kembara ilmu bersama Ustaz Nur Zila, Ustaz akan bawa. Malam tu kita akan buat kimulai, kita akan buat tadabbur Al-Quran, kita akan buat insya-Allah program tu Ustaz Zahatur bersama dengan Ustaz Zahid insya-Allah. Bulan 8 Kak Nur. Insya-Allah. Saya bajet nak pergi sebuah bah. Saya target sebuah bah lah, jangan 2 buah bah, ramai dah nak kawal, kecuali Kak Nur boleh kawal sebuah bah. Tak. Insya-Allah itu untuk muslimat je lah, bawa juga muslimi sebagai bodyguard. Insya-Allah muslimat. Si PT ada lebih tu keluarkan. Dia rasa sayang-sayang Kita mati tinggal agak PT. Kita tengok nak bawa muslimat tengok tempat Aceh dulu. Muslimat lagi di Aceh. Memang jadi confirm dah. Wi nama ke Kak Nur. InsyaAllah kita pergi 2000 ke bawah je complete. Cuma muslimat nak beli buat PT diri lah. Kita pergi. Tak usah duduk saya PT. Kita pergi jalan. Kita pergi tengok tempat orang mati bawah ni. Warna orang cerita. Tengok apa berlaku di tsunami. Guana. Pembangunan selepas tsunami. Dulu orang tak kenal Aceh. Tapi selepas tsunami, Aceh terkenal di seluruh dunia. Dulu orang tak kenal Aceh sebab Aceh ni tempat pemberontak. Ada orang pemberontak dia. Tak boleh. Tapi alhamdulillah berlaku tsunami, semua seluruh dunia kenal Aceh, dan Aceh maju sebagai pelancongan sekarang. Ustazah dah pergi 2 kali dah. Ketiga kali dengan muslimat insya-Allah. Jadi muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, masjid-masjid ini masih wujud di Spanyol, di Spanyol sekarang ni ada lagi kesan-kesan sejarah lah. Kesan-kesan sejarah sehingga sekarang yang menyedihkan ada antaranya telah bertukar menjadi gereja. Ini yang menyedihkan, masjid boleh jadi gereja. Ulama-ulama pula tidak berani menzahirkan kebenaran. Tak berani dah. Takut bila duduk dalam kerajaan yang zalim, yang ada kuasa. Macam kita tengok muslimat tengok di Mesir baru ni. Sekejap je Dr. Bushi ambil digulingkan oleh Al-Sisi. Hebat. Guling gitu je. Tak tengok Islam nak naik satu benda yang terlalu payah. Sebab ramai penentangnya. Kita ni tak boleh duduk diam. Sebab tu kita payah nak naik. Tak boleh nak naik, turun balik. Tak boleh nak duduk cokang yang atas, turun balik. Tak boleh nak jadi kerajaan. Sebab apa? Ramai musuh di belakang yang benci, yang dengki dengan kenaikan Islam. Tapi jangan susah hati. Jangan susah hati. Suatu hari nanti Islam akan menang. Tuhan janji. Sebab tu kita kena berjuang sampai mati. Apa perjuangan kita selagi kita hidup ni? Sokong Islam, pakuh pemimpin nak Islam. Itu kewajipan kita. Walaupun kita tak sempat nampak sebuah kerajaan Islam yang mendaulatkan syariat Allah, tapi kita sudah melaksanakan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan kita bertemu Allah dalam keadaan Allah redha kita, sebab kita termasuk dalam golongan yang memperjuangkan Islam. Waktu kita nak orang kita faham. Kita nak orang kita faham. Ulama-ulama tidak berani menzahirkan kebenaran. Mereka menjadi pengampu raja
dan mendekatkan diri dengan pemerintah kerana ingin mencari kemewahan dunia. Memang pun kalau kita pilih kemewahan dunia, muslimat macam ulama suk lah, ulama dunia. Dia pilih ke dunia. Dia duduk pejabat mana pun, kerja kerajaan. Dia sokong kerajaan yang kata orang yang kata takbur kepada Islam. Maksudnya kena tu lah. Nah, kita kena faham. Bukannya ingin membetulkan manusia yang menyeleweng daripada ajaran Allah Ta'ala. Pada ketika itulah Allah Ta'ala menurunkan bala yang dahsyat, iaitu negeri Sepanyol telah diserang oleh golongan Kristian. Akhir sekali negara Sepanyol jatuh ke tangan orang Kristian. Tak ada lagi kerajaan Islam di Sepanyol. Kemudian dia kata akhirnya kerajaan Islam Sepanyol jatuh. Mana-mana orang Islam yang kuat imannya telah berhijrah ke utara Afrika. Terpaksa berhijrah ke utara Afrika, manakala saki-baki yang tinggal telah mati disembelih, dan ada juga yang menjadi kafir dengan memeluk agama Kristian semula. Betullah kisah Ashabul Kahfi tadi. Kalau dia duduk dalam negara dia, dalam negeri dia mereka tak akan selamat. Sebagaimana yang berlaku kepada orang Islam di Sepanyol ni. Inilah peristiwa malang dan sedih yang telah berlaku di Sepanyol. Sesungguhnya Sepanyol merupakan tempat lahir ramai ulama terkemuka. Di antaranya ialah Al-Qurtubi yang mengarang kitab tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Malik yang mengarang kitab Al-Afiyah, Ibnu Malik Ibnu Hazim Andalusi yang mengarang kitab Al-Muhalla, dan ramai lagi ulama yang lain. Peristiwa kejatuhan Sepanyol ini berlaku setelah ulama-ulama yang menyebarkan ilmu yang sebenarnya mati. Tak ada dah ulama-ulama menyebar kebenaran mati belaka dah. Jadi manusia pun lalai gitulah. Manakala ulama selepas mereka yang hidup pada zaman kemewahan dan kesenangan menjadi hanyut bersama-sama dengan pemerintah yang sudah melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala. Bala yang seperti ini juga berlaku di Lubnan. Lubnan muslimat, Lubnan sekarang. Lubnan ni asal dia adalah sebuah negara Islam. Lubnan. Dia asal sebuah negara Islam. Tetapi dikata dengan alasan orang Kristian lebih ramai, maka pemerintah presiden dia di kalangan Kristian dilatih. Orang Islam hanya menjadi Perdana Menteri saja. Tapi pemegang utama negara dia Kristian. Lubnan negara orang Islam, tapi Perdana Menteri dia, presiden dia Kristian. Dan esko dia campur. Ada Kristian, ada Islam. Kita tengok tidak ada kekuatan dah. Negara-negara Islam tak. Jawatan-jawatan menteri pula bercampur di antara golongan orang kafir dan Islam. Lubnan yang mengandungi masyarakat majmuk yang berbilang-bilang agama itu menjadikan pelacongan sebagai hasil utama negerinya, maka akibat berlakulah tindakan-tindakan yang luar batas-batas Allah Ta'ala. Walaupun masih terdapat ramai ulama yang baik, orang yang bergiat dengan gerakan Islam yang jujur dan ikhlas, tetapi rakyat tidak mereka beri sokongan kepada mereka. Mereka dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan yang di luar batas-batas kemanusiaan. Sebahagian besar rakyatnya suka hidup di dalam kemewahan dan mengikut hawa nafsu sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni Nabi takut sangat. Kita ni bila mewah sangat kita lupa dah. Dah mewah dah. Hidup mewah. Kalau orang Arab dia memang dia mewah sungguh makanan. Cuma muslimat tengok kalau pergi Mekah gana nasi arak dia gana tau. Kambing bergolek. Memang kambing. Orang Arab ni memang kambing. Dak yang yang ni. Kita kok tiada darah tinggi mau makan kambing. Tau. Padahal kambing ni adalah binatang yang terbaik muslimat Dia tak ada lemak, paling tak ada lemak ialah kambing ah. Buat apa orang kita kalau makan kambing tak boleh darah tinggi? Buat apa? Rasanya Kak Noi kata rasa sebab kita fikiran kita maka kambing darah tinggi tak boleh. Sebenarnya daging kambing terbaik nak banding dengan daging lembu yang banyak lemak. Kambing dia tak ada lemak mana. Dia makan pun tumbuh-tumbuhan. Kita tak boleh katalah kambing tu darah tinggi tak boleh makan tau. Kerana muslimat. Boleh kata gitulah sebab gitulah. Kemudian dia kata walaupun masih ramai ulama dan berbagai-bagai tuduhan yang luar batas, sebahagian besar rakyatnya suka hidup mewah dan mengikut hawa nafsu sehingga mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar orang-orang Lubnan muslimat orang Palestin yang tinggal di kemah itu pun turut hanyut dengan kemewahan. Kita tengok orang Palestin susah dah lah, maknanya juga terhanyut dengan kemewahan yang ada lah. Mereka mengumpulkan wang dan membeli senjata bukan untuk berlawan dengan Israel, tetapi untuk menunjukkan senjata itu di khayal ramai. Justru itu Allah Ta'ala mengajar mereka dengan cara mereka berada di bawah kekuasaan orang yang bukan Islam. Sebab tu kita tengok negara-negara Islam tidak ada kekuatan.
orang nak bela. Kalau ikut kita bersatu, kuatnya negara Arab ni, boleh dah membela, tapi tak bercana. Masing-masing sibuk dengan dunia masing-masing. Kalau kata nak Saudi, Lebanon, Beirut, apa Dubai, kaya belaka tu. Negara Arab yang kaya. Cuma Mesir susah. Mesir rakyat dia 105 juta. 80 juta miskin kat ni. 80 juta rakyat dia miskin. 20 juta lebih je kaya. Dah negara luar. Di Mesir ni, kelebihan dia, walaupun padang pasir muslimah, tanah dia subur. Dia boring je air. Berdalanan pada pasir. Kalau kita lalu, kalau kita pergi Mesir kan, kita jalan di Mesir tu, kita tengok pokok zaitun banyak tu tau. Dia ambil air boring, hasil daripada bumi, bukan air sungai Nil tu. Subur negara Mesir ni, walaupun dia padang pasir, sebenarnya dia mempunyai tanah yang subur untuk gandum, untuk apa. Tapi dia tak boleh nak ekspor barang keluar selepas perjanjian Camp David dulu. Mesir pun bergantung ekonomi dengan Amerika. Kalau saya tanya orang Mesir dulu, anta bahib Amerika? Ya, na'am ya boleh. Dia iktisadi sebab ekonomi. Dia gantung ekonomi. Sebab itulah orang negara-negara Islam, dia gantung dengan kuasa-kuasa dunia tu, dia orang conquer belaka ekonomi. Sebab tu orang Islam tak ada kekuatan. Kita nak bebas ni payahlah. Kita nak membebaskan negara-negara Islam ni, Allahu Akbar. Subhanallah. Suatu benda yang kita kata sukarlah. Sukar. Kemudian muslimat yang dikasihi Allah, kita tetap bersimpatilah dengan orang-orang bersungguh-sungguh mahu kepada Islam. Mengapa peristiwa malam ini berlaku kepada orang Islam? Ianya berlaku kepada orang Islam kerana tidak sanggup menzahirkan Islam. Sebab itulah berlaku. Maknanya kita kena berani menzahirkan Islam lah. Sebagaimana Rasulullah selepas diperintahkan kepada Allah, kena berterang-terangan dah berdakwah. Kita pun banyak ujian kalau nak terang-terang berdakwah dah. Banyak gangguan lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah di Malaysia ni kurang sikit. Sebab penjawat awam pun boleh berpolitik dan sebagainya. Jadi itu hak. Patut kena bagi hak gitulah. Hak masing-masing kena bagi. Kita kena bebas. Masing-masing boleh pilih mana-mana dah. Kena bebas. Mu nak pilih apa ikut mu. Jadi tidak ada nak kata orang nak apa, nak ugu, nak apa, tak perlulah. Kita sepatutnya jadi orang yang profesional lah. Sebab kita masing-masing ada hak. Mu nak pilih apa, pilihlah. Ni kalau pilih hak ni, kalau pilih pembakang, mu kena buang kerja. Itu dululah. Tapi sekarang wallah alam lah guana dah. Ia berlaku kerana orang Islam tidak sanggup menzahirkan Islam dan ajaran Allah Ta'ala. Walaupun negeri mereka adalah negeri Arab, negeri Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan negeri yang berhampiran dengan Ahlul Kahfi. Buktinya beberapa tahun lalu ahli-ahli sejarah telah menemui satu kawasan yang mengikuti kajian mereka bahawa tempat itu mempunyai kesan-kesan tempat Ashabul Kahfi. Namun begitu, mereka tetap tidak mengambil pengiktibaran dan pengajaran daripada peristiwa tersebut. Mereka terus kekal di dalam kedegilan, kesombongan dan kemungkaran. Apabila mereka lupa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada mereka. Tidak akan memberi pertolongan kepada Allah. Sebab tu kita kena ingat juga, bila kita lupa Allah, Allah lupa kita. Muslimat, bila kita lupa Allah, Allah lupa kita. Tapi bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bila kita ada masalah, kita serah kepada Allah, kita minta mohon doa kepada Allah, Allah pasti akan tolong kita. Tapi kalau kita ada ujian, kita ada masalah, kita berkeluh kesah, kita jauh daripada Allah. Sebab tu kena kembali kepada Allah. Ada masalah, Allah Ta'ala kabar dah kepada ya ayyuhallazina amanu ruk'i wasjudi wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rokok, kamu sujud kepada Allah, kamu sembah Allah yang satu, buat baiklah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran tu Allah ajar kaedah-kaedah kita untuk mencari jalan penyelesaian. Dia ajar dah teknik-teknik nak menyelesaikan masalah macam mana. Bawa bertenang, serah pada Allah, ikhtiar apa. Bukan kata siapa ke nak menyalahkan orang dan sebagainya. Kita kena betul-betul muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi dikata apabila peristiwa di Lebanon amat mendukacitakanlah kita pada saat tentera-tentera Israel mengepung Beirut, mereka hanya meminta simpati daripada negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika.
Mereka tidak memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Pemimpin-pemimpin Arab dan Palestin juga membuat kenyataan bahawa mereka akan mempertahankan negara mereka sehingga ketitisan darah terakhir dan mati sebagai pahlawan Palestin, bukannya sebagai syuhada yang menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Disebabkan oleh kelalaian dan kehanyutan mereka, maka Allah Ta'ala tidak mengurniakan pertolongannya kepada mereka. Kita mengharapkan agar akan lahir generasi baru di kalangan rakyat Palestin yang beriman dan percaya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberi pertolongan jika mereka berjuang di jalan di atas nama Allah, nama Islam, bukannya di atas nama Palestin, Arab Saudi, Jordan, Lebanon, Syria, Mesir dan lain-lain. Dengan keyakinan kepada Allah sahajalah kita semua umat Islam akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hidup kita kena jelas, hidup kita kena jelas. Matlamat kita mardatillah. Matlamat kita nak mencari reda Allah. Kita nak pastikan kita buat ni dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambillah periktibaran dari kisah Ashabul Kahfi. Walaupun mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup, tetapi mereka lari kerana memelihara iman masing-masing. Apa yang mereka lakukan memberi pengetahuan dan cahaya petunjuk kepada orang lain. Walaupun mereka tidak mati walaupun mereka telah mati beribu tahun yang lalu, tetapi kisah mereka tetap dibaca sehingga ke hari kiamat. Oleh kerana itu, berdasarkan kepada kisah Ashabul Kahfi ini, kita sebagai umat Islam mestilah memelihara iman dan Islam. Jadi kita patut bersyukur dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam yang kita ada pada hari ini. Walaupun terpaksa berhadapan dengan kematian, penderitaan, kesusahan dan kepayahan, sesungguhnya Islamlah yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, bukannya harta benda, anak pinak, sahabat handai dan lain-lain. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya kita benar-benar mengikut jalannya untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itulah perjuangan kita muslimat. Perjuangan kita dunia dan akhirat. Kita nak hidup atas dunia ni, kita nak menuju akhirat. Tak? Kita nak menuju akhirat. Kita duduk atas dunia ni sementara je. Yang kekal ialah akhirat. Sebab tu atas dunia ni banyak ujian. Banyak ujian. Allah Ta'ala uji kita tak? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah Ta'ala uji belaka. Tak, rasa apa dia? Rasa wala nabluwannakum. Allah Ta'ala uji kita rasa takut. Tak, ju' wa naqsi minal amwal, rasa kurang, tak ada piti, tak ada rezeki, tak ada piti banyak. Allah Ta'ala uji. Tu uji belaka. Uji belaka. Setiap genap kehidupan kita diuji. Sebab tu kita susah. Kita rasa susah. Tapi kalau kita letak Allah di hadapan, sebenarnya kita tak rasa susah pun. Kita rasa alhamdulillah. Tak. Mungkin kita banyak dosa, Tuhan uji kita lebih. Kita kena positif gitulah. Mungkin Tuhan sayang kita, sebab tu Tuhan uji kita. Kalau Tuhan tak sayang kita, Dia tak uji kita. Dia buka semua jalan-jalan penyelesaian pada kita. Sungguh-sungguh kita ni banyak bersujud kepada Allah. Sebenarnya gitu. Allah uji kita ni sebab Dia nak suruh kita bersujud kepada Dia. Tak? Jadi muslimat, kita sambung bab yang keempat, sambungan kisah Ashabul Kahfi, ayat seterusnya lah. Ayat yang ke-17 dah. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa qalbuhum basitun dhira'i fil basid. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Okey, ayat yang 17 hingga ayat 18 tau. Ayat yang ke-18. 17. Ayat 17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang Allah Taala sesatkan, maka dia tidak mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 17 tu Allah Taala sebut huraian ayat. Tak.
Ni huraian ayat yang ke-17. Allah Ta'ala sebut, disebut pada ayat ini, pada ayat-ayat yang lalu, ayat yang ke-13 dalam buku ni untuk guru sebut balik, Allah Ta'ala telah mengisahkan tentang pemuda-pemuda yang beriman kepadanya melalui firman-Nya. Ayat 13 dulu Allah Ta'ala sebut, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini memberikan sindiran. Ayat ini memberi sindiran yang tajam kepada golongan tua di Mekah yang berilmu tetapi tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi walaupun masih mentoh dan tidak berilmu tetapi tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Ini sindiran Allah lah. Berbeza dengan orang tua-tua di Mekah, dia tahu tapi tak mau beriman. Dia tahu, dia tahu dengan jelas tapi dia degil, tak mau beriman kepada Rasulullah. Berbeza dengan Ashabul Kahfi tadi, orang tak berilmu ni, tak tahu benda dia, tak duduk dalam keadaan tak tahu benda, tapi dia sayang Allah. Allah beri hidayah kepada mereka tetapi tetap beriman kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang menguasai dan mentadbir langit kemudian dan bumi lah. Apabila mereka merasakan bahawa Maharaja Daqyanus yang kafir dan jahiliah itu telah melakukan kejahatan ke atas orang yang beriman, maka mereka mengambil keputusan untuk mengasingkan diri ke dalam gua lah. Pada ketika mereka berada dalam gua, ayat yang 17 ni Allah Ta'ala cerita keadaan dia ketika dia berada dalam gua. Allah Ta'ala telah dengan kekuasaannya, keagungannya dan rahmatnya telah menjaga mereka. Allah Ta'ala jaga di dalam gua dah. Firman Allah, wa tarasyamsa, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Sebab mereka telah ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Tapi masa dia duduk dalam gua tu, Allah Ta'ala jaga dia. Walaupun pemuda-pemuda itu tidur, dia tidur, tapi dia tidur di pintu gua yang luas yang boleh dimasuki oleh cahaya matahari, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan matahari. Walaupun gua tu, pintu gua, tidur dalam gua tu, di pintu gua tu matahari boleh masuk, tapi Allah Ta'ala perintahkan matahari supaya menjauhkan cahayanya daripada mereka. Allah Ta'ala tak kena betul-betul matahari. Kalau kena tiap-tiap hari sampai ke 309 tahun, hancur lah ibarat kata dah. Tapi Allah Ta'ala perintahkan matahari. Ini semua merupakan simpati Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, manakala matahari pula meraihkan mereka dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Matahari beredar ke sebelah kanan pada masa terbenamnya. Maknanya ia ngelak daripada kena pemuda di dalam gua itu dan beredar ke sebelah kiri pada masa terbitnya, supaya cahayanya yang panas itu tidak mengenai dan menjejaskan badan mereka. Zalika min ayatillah. Allah Ta'ala sebut yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. May yahdillahi fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Sebab itulah kita kena minta semua hidayah daripada Allah dah. Minta hidayah daripada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami huda, hidayah, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afafa, dan kesucian hati, wal-ghina, dan kekayaan hati. Kena doa semua minta. Tak minta. Kalau orang yang Allah Ta'ala pilih kita untuk dapat hidayah, tak ada orang boleh sesat, boleh sekat kita. Dan kalau Allah Ta'ala nak palingkan orang tu daripada tak terima hidayah, tak ada orang boleh beri hidayah kepada mereka. Sebab tu kita rasa pelik. Kita ajak orang mari sejid lama ngak dah. Tapi tak mari juga. Kita tak rasa puasa hati. Puasa sebab apa? Sebab bila orang Allah Ta'ala pilih, ia jadi mudah belaka hak payah. Ia jadi Allah Ta'ala bagi lapang. Tak tahu nak pergi sejid tu, dia boleh pergi sebab Tuhan pilih. Bukan kerana kita sangat, tapi kerana kita merupakan pilihan Allah. Lepas tu kita kena sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh mari dok. Segala puji bagi Allah boleh mari. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dah, orang yang Allah Ta'ala nak mudahkan dia buat kebaikan, Allah mudahkan dia. Walaupun tengok banyaknya masalah, banyaknya ujian, banyaknya halangan, tapi mudah je boleh mari. Orang lain macam kita ke?
Tapi Allah bagi kelapangan, boleh. Alhamdulillah. Kemudian dia kata, ma yahdillahu fahuwal muhtadi. Dia mencapai kemenangan dengan petunjuk itu, juga dikurniakan kepadanya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat lah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Allah Ta'ala sebut, dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan mereka, maka dia tidak mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah Ta'ala. Hak golongan yang disesatkan Allah Ta'ala nak kata apalah? Tak, ada nak kata apa? Mati dalam keadaan sesat, kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Tengok pemuda tadi, Allah nak pilih dia. Nah, Allah nak pilih dia. Siapa dia rela tinggal? Bukan orang miskin ni, golongan kaya ni. Tinggal anak bini belaka sebab semata-mata nak jaga akidah. Tak sanggup nak duduk dalam kekufuran, rela ditidurkan, rela pergi duduk bersembunyi dalam gua. Akhir sekali mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok bukan senang lah muslimat, bukan senang dak. Allah Taala menyesatkan orang yang memilih jalan kesesatan. Dah mu nak pilih kesesatannya, pilihlah. Memang hidayah tu milik Allah, dah mu pilih sangat, mu tak embuh. Dak, mu tak embuh, mu dak berusaha. Batu kita nak guna kata, oh dak apalah orang ni Tuhan buat gini aku dah. Tuhan tunjuklah jalan. Sebab tu kita kena kawan dengan orang baik, pergi dekat majlis orang baik. Betul? Makna barulah kita boleh jadi baik. Dalam kisah Ashabul Kahfi ini, golongan yang memilih kesesatan itu ialah Raja Diyarnus. Raja Diyarnus bersama-sama dengan pembesar-pembesar dan rakyatnya. Manakala orang yang diberi petunjuk pula ialah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang menasingkan diri ke dalam gua lah. Namun demikian Allah Ta'ala tetap memelihara dan menjaga mereka. Tak di mana pun kita berada, kalau Allah nak jaga kita, tetap kita berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah tak? Semoga Allah pilih kita semua dalam hidayah dia. Kita ikhlaslah. Kita sebut semua kena ikhlas dalam kehidupan, kena ikhlas buat apa-apa saja, kena ikhlas, memata-mata mencari redha Allah. Bukan kita nak menunjuk ke siapa-siapa, tapi kita nak Allah selamat kita daripada huru-hara lah. Huru-hara yang pertama sekali sakratul maut lah. Tak, matilah. Mati kita. Tak, jadi muslimat, rasanya setakat tu dulu untuk petang ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah memberkati kita lah. Jadi sebelum Ustazah tutup, Ustazah bukalah persoalan, takut ada nak tanya seorang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Tak ada nak tanya, kita tutuplah tak? Jadi kita tutuplah dengan pertemuan kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.